Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya memanjatkan syukur Assalamualaikum. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua? Baik. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Semua sihat? Alhamdulillah. 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 Semua jelas ke dengar suara saya? Jelas. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir di Zoom. Berapa orang di Zoom sekarang ni? 43, Ustaz. 43 ya. Kita menanti yang lain tu. Apa yang jelas di ruang komen tu, tolong letakkan komen jelas daripada lokasi masing-masing ya, dan di YouTube ataupun di Facebook pun sudah kita bersiaran ya. Okey, Zul Saad section 7 clear. Okey, alhamdulillah. Dan di Facebook pun sudah pun 65 orang bersama, jadi boleh share, kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Hari ini kita nak melihat muka surat yang ke berapa hari ini? Ke 10 ke 11? Soalan. Daripada Sungai Besi jelas, daripada Kedah jelas ya. Alhamdulillah, kita doakan lancar perjalanan program kita pada hari ini, sama ada di peringkat saya, di peringkat tuan-tuan sekalian. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Ya, Sharifah Husna daripada Subang Jaya. Okey, kemudian kita ada Faim daripada tak tahu daripada mana ni. Assalamualaikum. Okey. Okey, kita ada Cik Ana Suryati daripada Panting, Norinon daripada Sungai Buloh. Okey, lain daripada mana lagi? Lokasi Perlis, Sairah, Melaka, jelas. Batu Kikir, Faridah Yusof, Rabi'ah, jelas. Okey, alhamdulillah. Jelasnya daripada Perlis. Okey. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita nak melihat ya halaman yang ke 10. Halaman ke 10. Di Zoom ada tak siapa-siapa qari nak membaca ayat yang ke-67 hingga 69? Ada yang daripada Qiraat Center. Ya. Datin Nanti Hana ada cadangan tak siapa wakil kita hari ni nak baca seorang ayat 67, seorang lagi 68, seorang lagi 69. Nanti sekejap saya tengok berapa nama yang ada ni. Kita nak dengar suara merdu hari ini. Sambil tu boleh share ya. Yang belum share lagi, share dengan rakan-rakan. Beritahu kepada kawan-kawan yang lain, tag kawan-kawan ya. Sambil kita doakan rakan-rakan kita juga dapat berhubung ataupun bersama pada petang ini. Dalam masa 1 jam, 1.5 jam ini kita dapat melihat surah Al-Baqarah. Kita review sikit ya minggu lepas pada ayat yang ke-62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amilus shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah menyatakan orang yang beriman, orang yang Yahudi, Nasrani, Sabiin ya. Kalau katakan mereka ini beriman pada Allah pada hari akhir dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat ajruhum 'inda rabbihim. Ya, syaratnya apa? Syaratnya ialah mereka orang beriman ini beriman kepada Allah. Orang yang Yahudi beriman kepada Allah. Ya, mereka ambil ajaran yang original kepada apa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilahnya man amana billah wal yaumil akhir. Beriman pada Allah dan hari akhirat. Itu adalah dua perkara berpasangan dari segi keimanan. Bila seseorang itu beriman pada Allah dan hari akhirat, automatically dia akan beriman pada siapa? Beriman pada Rasul. Ya, pasal beriman pada Allah sahaja boleh kata ramai orang yang agama samawi percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kristian percaya pada Allah. Tetapi konsep keimanan mereka itu berbeza. Ya, dia kata Allah itu ada, tapi ada pula konsep 3 dalam 1 contohnya, ataupun ada Uzair ibnullah sebahagian daripada orang Yahudi. Jadi itu akan menyebabkan keimanan pada hari akhirat itu terbengkalai. Ya, terbengkalai. Dia percaya pada Allah, kan? Macam Iblis percaya pada Allah. Siapa kata Iblis tak percaya, kan? Tetapi percaya pada Allah tanpa mengikut cakap Allah, tanpa membuat persediaan hari akhirat, dan
sudah tentunya bila cakap tentang ikut cakap Allah dan persediaan hari akhirat adalah mengikut daripada risalah yang diutuskan kepada Rasul, maka orang itu walaupun nampak gayanya macam beramal soleh, tapi amal soleh itu bukan ikut kepada perkataan Allah dan kepada perkataan Allah yang dibawakan oleh Nabi. Tak ada siapa boleh claim bahawa dia dah bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang yang manusia biasa yang diberikan wahyu, ya. Jadi itu sebabnya dalam Quran ini nanti kita akan lihat keimanan pada Allah, hari akhirat, kemudian mengakui risalah Nabi itu penting sangat, ya. Mengakui risalah Nabi itu asyhadu la ilaha illallah diikuti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu amat penting, ya. Baik. Jadi alhamdulillah itu review sedikit daripada minggu lepas. Datin Hana mungkin dah ada dah siapa qari kita ayat 67, ayat 68, 69. Lepas ni kita sesi kita mingguan ni kita minta qari daripada cadangan Datin Hana lah ataupun Tuan Raja Azmi ada cadangan nama, ya. Silakan. Saya panggil je. Liza Hatim kan ada? Okey, Liza? silakan. Ramai ni, Syarifah, Husna ada. Kak Raja maaf, ABC. Oh, okey. Okeylah, tak fair for you to wait. Apa saya baca je ayat 67 kan, Ustaz? Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi Allah ya'murukum an tadhbihu baqarah. Qalu atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nak suruh baca lagi ke? Okey, so kita dah baca satu ayat. Kita akan kongsikan tadabburnya. Kita terus saja. Kemudian nanti kita akan minta orang lain pula baca ayat 68, 69. Boleh, ya? Adil? Boleh, ya? Okey, baik. Jadi itu adalah daripada ayat 67. 67 kita mula dahulu, ya. Kita tengok dan ini kita harapkan menjadi amalan bagi semualah, ya. Kalau katakan kita dah baca Al-Quran di rumah, ya, kita baca berkali-kali pun okey, ya. Ayat yang kita dah baca itu, kemudian kita tengok satu persatu apakah yang ada dalam ayat tersebut, ya. Kita baca sekali lagi. Terima kasih kepada Datin Hana dan juga kepada semua yang mengikuti. Baca banyak kali pun tak apa, banyak pahala. Banyak pahala dan ia memberi ketenangan sendiri, syifa lima fi sudur. Hati kita ini, kadang-kadang dia ni banyak perkara yang difikirkan. Bila kita mula baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus sahaja kita sebenarnya meminta perlindungan daripada Allah, ya, daripada syaitan yang direjam. Kita sebenarnya cuba untuk kembalikan ketenangan hati kita dan itu akan menjadikan hati kita kuat. Hati kita kuat ini bukan kerana dia ini kita banyak jogging ke, itu untuk fizikal kita, ya. Tetapi hati kita ini kuat apabila mengingati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian dia pergi lagi gunakan untuk menghadapi kehidupan. Lepas tu kuatkan lagi. Ya, kuatkan lagi. Dia macam asah. Kan, asah pisau. Kita guna pisau, kita guna untuk kalau kapak tu kita nak potong pokok, ya. Lepas tu kita bawa balik, kita asah balik. Kalau tidak apa jadi? Ianya tidak tajam, tidak bercahaya. Dan membaca berkali-kali Al-Quran, ya, bagi tuan-tuan yang menghafaz Quran, ya, itu adalah cara untuk kita menajamkan, mencahayakan hati kita, ya. Dan bila kita tadabbur, kita ulang lagi. Ya, kita ulang balik, dan itu yang akan memberi kekuatan nur kepada hati kita. Istilahnya dalam hati kita ada fitrah, dan bila ada cahaya daripada Quran ini, boom, kena kepada hati kita, itu namanya nur ala nur, insya-Allah. Baik. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah pun berkongsi di Facebook, ya, di YouTube kalau ada yang ada di YouTube, dan insya-Allah kita akan sama-sama melihat bagaimana isi kandungan daripada ayat 67. Okey, kita ambil sedikit daripada ayat 66, ya, ayat 66. Ya, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, iaitu apakah balasan kepada mereka yang
yang melanggar kepada peraturan yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel, iaitu mereka ditukarkan menjadi qiradatan khasiin, menjadi kera. Ada yang kata muka jadi kera, ada yang kata perangai jadi kera, tapi di sini diistilahkan sebagai qiradatan khasiin, kera yang dibenci, yang dihina, kerana mereka ini pergi tangkap ikan. Ya, tangkap ikan pada hari Sabtu, mereka tak tangkap hari Sabtu, mereka letak pada hari Jumaat, Ahad dia ambil hasilnya. Dia cut the corner. Ya, dia melanggar peraturan dengan melihat kepada dia punya apa? Dia punya loophole dia. Taklah loophole pun ya, sebenarnya dia bermain dengan peraturan. Dalam hidup kita sama juga ya, kita ada peraturan daripada Allah SWT, kita tak boleh nak bermain dengan peraturan tersebut ya. Malah kita sendiri yang sepatutnya bersifat beriman pada Allah hari akhirat, kita mencari jalan macam mana nak melaksanakan peraturan. Contoh kan, kita nak solat, peraturan solat on time kan. Jadi kita yang cari jalan untuk macam mana kita dapat solat pada masanya. Pergi makan, tapi kita pergi cari tempat yang ada surau kan. Kalau katakan perasan alamak tak ada surau, cepat-cepat kita makan contohnya kan. Kalau perlu bungkus untuk mencepatkan lagi proses makan. Contohnya, jangan pula order pukul 6.45 ya, dah tahu dah 6.45, tapi lepas tu tunggu tunggu makanan sampai pukul 7.30, makan rupa-rupanya dah 8.30 sudah sembahyang Isyak. Itu adalah orang yang tidak mencari jalan untuk melaksanakan peraturan. Alhamdulillah lah zaman kita ni, zaman umat Nabi Muhammad ni, kita tak diazab secepat kepada orang-orang pada zaman dahulu. Nabi minta diberikan keampunan ya. Tapi kena juga ya, pasal apa? Pasal Allah cakap di dalam Al-Quran, masih lagi Allah menguji ataupun mengazab kalau sesuatu kaum itu tidak mengambil cakna ataupun tidak menegur budaya, sampaikan satu kawasan itu makan tak nak solat langsung, itu memang habislah, satu kawasan itu akan dihancurkan. Tapi kalau katakan ada satu sebahagian sahaja, cepat-cepat kita berdoa keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat 67 kita baca sekali lagi. Terima kasih tadi dah baca, kita nak baca sekali lagi untuk kita menjelaskan pasak ya, kita memasakkan ayat ini dalam diri kita, apatah lagi ini ada kaitan dengan nama surah ini. Nama surah ini apa? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini ada dalam ayat ini. Kita tengok apa sebab dinamakan surah Al-Baqarah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina, Baqarah. Mereka bertanya, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai huzwa, sebagai bahan ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, an akuna minal jahilin. So kita bagikan kepada tiga ya bahagian ini. Wa idh qala Musa liqaumihi, apabila Nabi Musa, itu maksudnya apa? Allah suruh reflect balik, ingat balik bagaimana Nabi Musa ini dia bercakap kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu untuk menyembelih baqarah, ya, seekor baqarah. Tadhbahu ini kamu sembelih ramai-ramai, kan? Sembelih ramai-ramai. Baqarah. Jadi apa maksudnya? Walaupun seorang saja yang tukang sembelih, tapi seorang tolong pegang kaki, seorang tolong melapahnya, taklah melapah lagi maksudnya pegang kaki, satu kaki, dua kaki, tiga kaki, empat kaki, kena uruskan, kena cari lembu, ya, proses itu semua namanya tadhbahu. Namanya, ya, tapi akhir sekali seorang je lah, yang tak payahlah 100 orang pergi menyembelih. Ya, pelajaran ini kita ambil daripada kisah Nabi Saleh bila mereka ini menyembelih unta, yang sembelihnya berapa orang je kan, tetapi keseluruhan kaumnya itu diazab, ya, yang tidak beriman kerana apa? Kerana menyokong kepada peristiwa penyembelihan unta. Baik. Jadi apa pelajaran untuk kita? Pelajarannya ialah apabila sesuatu perkara itu dilakukan, ya, contohnya kita nak buat baik, nak solat berjemaah,
kita nak buat nahar ataupun raya korban, nak korban lembu contohnya, ia memerlukan kerjasama ramai. Dalam My Quran Time pada hari ini pun, ya, kalau kita tengok page yang terakhir daripada surah An-Nur, nak buat sesuatu kerja bersama dengan Nabi dalam peristiwa Khandaq kena buat beramai-ramai. Siapa yang nak pergi balik kena minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh pula kita rasa macam culas, tak nak datang. Tiba-tiba je saya rasa macam saya tak nak, saya dah terlibat dah dengan satu organisasi untuk sukarelawan, rasa tak nak terlibat, saya kata tak nak terlibatlah dengan gerak kerja dakwah ini. Macam tu je, main pilih-pilih je. Walaupun namanya sukarelawan, tuan-tuan kena ingat bahawa sukarelawan dalam hal agama ini adalah satu tuntutan. Ya kan? Dakwah dia bukannya saya ni kalau dibayar baru saya berdakwah. Tak dibayar saya tak payah berdakwah, bukan. Ya. Dakwah adalah apa istilahnya, panggilan. Da'a iaitu panggilan daripada siapa? Daripada Allah dan Rasul. Kita terlibat kan, kita bantu orang, kita ajak orang kepada Quran, ajak orang ke arah kebaikan. Dakwah adalah satu kerja, memang namanya sukarelawan, tak ada gaji. Malah memang tak boleh ambil gaji pun daripada dakwah. Kan? Kalau ada yang kata saya ambil allowance apa sebagainya, itu adalah allowance untuk sebagai kita punya timing pasal kita gantikan waktu kerja. Tetapi dakwah ini adalah kerja semua orang. Jangan tunggu saya ada bayaran tak, baru saya berdakwah. Kan, dia berbeza dengan mengajar ataupun kita bekerja. Itu lain. Dakwah adalah satu seruan daripada Allah untuk semua. Ya, kalau orang itu beragama Islam, maka dia bukan sekadar Islam sendiri, dia kena ajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pada ayat ini Allah menyatakan antadhbahu baqarah, ya, menyembelih seekor lembu betina. Qalu, ya. Ada yang nak bercakap? Bukan, okey. Jadi kita tengok kepada semua, iaitu qalu atattakhizuna huzwa. Ya. Qalu atattakhizuna huzwa, iaitu apakah kamu nak mengambil ini sebagai huzwa, sebagai ejekan. Jadi apakah yang berlaku? Mereka menyatakan kepada Nabi bahawa adakah ini ujurukan. Saya ambil slide untuk kita rujuk ayatnya. Ini surat yang ke-10. Ya. Kita tengok, kita sedang merujuk pada yang mana satu, ya. Suara berubah-ubah. Suara saya jelas ke? Ada ke? Jelas Ustaz, tak ada masalah. Tak ada masalah, ya? Ya. Okey, sekejap saya cuba tukar bateri saya in case dia bagaimana job? Ini saya cuba tukar sekali lagi, satu set lagi. Okey. Suara saya okey, Kalau ada respon tolong maklumkan. Okey, jadi kita kembali balik semula kepada 10. Okey. Jadi apakah yang kita nak tengok? Kita tengok kepada ayat ini. Ayat 67. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini ayat 67 ya. Okey. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah dia yang memerintah kamu semua an tadhbahu baqarah, untuk kamu menyembelih unta. Mereka balas apa? Mereka kata engkau ni buat lawak kamu ni huzwa ni, kamu ni nak mengejek-ngejek kami ya. Mengejek-ngejek kami ni pasal apa? Pasal sebenarnya dalam tradisi Bani Israel ini mereka ada isu
kan. Kalau kita tengok sepanjang sejarah pun ada isu tentang manusia yang suka menyembah selain daripada Allah. Salah satu bahan sembahannya apa? Baqarah. Kan, Baqarah. Dia bukan sekadar pada zaman ini sahaja yang orang masih lagi ada menyembah kepada Baqarah, lembu betina. Ini juga adalah satu kesinambungan ataupun ada kaitan dalam zaman Bani Israel mereka ini, bila kita dah lihat mereka ini membuat unta, ada lembu daripada emas. Emas yang mereka bawa daripada Mesir, yang diamanahkan oleh orang Mesir kepada Bani Israel. As-Samiri kata buat lembu. Buat lembu. Jadi bila diarahkan di sini antazbahu baqarah, ini dia seperti mengingatkan kembali, kan, dia ada orang ni dia sensitif, kan, kepada simbol-simbol dalam hidup yang ataupun peristiwa-peristiwa yang trigger balik mengingatkan mereka kepada peristiwa lama. Padahal sebenarnya Allah nak membersihkan kepada mereka, iaitu Baqarah ini bukan Tuhan. Dan Baqarah itu jangan sampai dekat di hati, maka kena sembelih. Kalau Nabi Ibrahim tu kena sembelih anaknya, kan, pasal agar anak jangan masuk hati. Tetapi Nabi Ibrahim lulus, iaitu bila nak sembelih saja tukar jadi kibash. Ya, tukar jadi kibash, maksudnya ialah Nabi Ibrahim tidak meletakkan Nabi Ismail itu dekat di hati sebagai penghalang dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada apa yang kita kena sembelih, tuan-tuan sekalian? Kita kena sembelih hawa nafsu kita, sembelih ya. Kena kontrol. Kan, sembelih ni bukan maksudnya kita terus terus habiskan, kan. Kita nakkan takwa itu yang paling utama. Kita kena sembelih apa? Sembelihkan kekayaan kita, bukannya buang kekayaan, tetapi kita berkorban kekayaan itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelih anak, bukan suruh sembelih anak tu dalam konteks kita sembelih pakai pisau tu, tapi kita kena pastikan anak itu dibekalkan ataupun dilatih untuk membina takwa dalam diri kita. Tak nak anak ataupun harta menjadi penghalang takwa. Itu ya yang kita belajar daripada awal surah Al-Baqarah. Ciri hati yang hidup itu hudal lil muttaqin. Dia ambil Al-Quran ini sebagai dustur, panduan yang menyebabkan dia menjadi orang bertakwa. Okey, baik. Jadi kata Nabi Musa, cuba tuan-tuan bayangkanlah ya, bos, ya, tuan-tuan sebagai bos ke, sebagai mak ayah ke, bila suruh buat sesuatu suruhan, bukan dia, bukan mak, bukan ayah yang cakap pun, bukan bos cakap ini arahan daripada sultan. Dan kemudian si anak ataupun anak buah cakap, bos ni buat lawak kan. Bos ni nak mengejek kami saja dia kan, nak kenakan kami kan. Apa perasaan tuan-tuan kalau kita bagi arahan serius, ya, ini arahan bukan datang daripada kita, datang daripada orang yang lebih berautoriti. Kemudian orang cakap ini lawak. Itu sebagai satu penghinaan kepada yang bawa mesej dan juga yang memberi mesej tersebut, kan. Contohnya lah, kan, kalau kata di masa PKP ni, di peringkat sultan kata okey, kita kena jaga SOP, kan. Kita cakap sultan suruh kita jaga SOP, kemudian ada yang cakap lah buat lawak ya, kamu ni nak buat lawak sebenarnya orang yang kata buat lawak itu, dia satu menghina saya, tapi lebih daripada itu menghina kepada mesej yang disampaikan, kan. Pasal dia rasa macam dah ini sampaikan melalui Fazrul contohnya lah, kan. Okey, jadi ini mesej yang kita dapat. Dan apa pelajaran untuk kita? Kita jangan dismiss message, jangan memperolok-olokkan message dan juga messenger. Kan, ada kawan kita ajak kita kepada sesuatu perkara, berkongsi satu perkara, mungkin dia tu kawan kita biasa-biasa saja. Jangan diolok-olokkan message-nya, jangan diolok-olokkan messengernya. Kawan kita itu jangan diolok-olokkan, dan mesejnya pun jangan diolok-olokkan. Jadi bila diolok-olokkan, Nabi Musa ini rasa marah. Dan dia ni memang kalau zaman di Mesir itu, bila dia tolak saja seorang pemuda Koptik pada waktu itu, jatuh dan meninggal dengan izin Allah Subhanahu Taala. Ya, bila pergi ke Madian, itu berjumpa dengan dua orang wanita, bila tengok kena potong queue, dia tak puas hati. Dia nak cuba membantu wanita tersebut. Jadi Nabi Musa bila disuruh bila dah cakap begitu, dibalas oleh kaumnya. Ini kaumnya ya yang nak beriman ini. Dia pasal Nabi Musa ni ada dua ya. Satu dia menyeru kaumnya nak selamatkan kaumnya, dan satu lagi dia berdoa ataupun berdakwah kepada Firaun, kepada Qarun. Ada dua kumpulan yang beliau kena handle. Zaman kita kan, kita kena handle keluarga kita, tapi dalam masa sama kita kena buat kerja di luar rumah kita. Contohnya Nabi Muhammad kena uruskan orang-orang yang
beriman, yang berislam, termasuklah golongan munafik, tapi dalam masa sama berdakwah kepada orang-orang kafir. Jadi hidup kita memang macam tu. Ya, tidak ada istilahnya saya punya rumah tangga saya ataupun kawan-kawan saya semuanya dah sempurna, barulah saya nak menyeru kepada orang Cina, orang India, orang Melayu yang belum lagi Islam. Tak ada. Kerja itu kena jalan sekaligus. Misi dakwah ini, misi tauhid ini adalah untuk in the household, dalam rumah kita, dan juga di luar rumah. Itu kena, ya. Kalau kita tidak berjuang dalam rumah, di luar rumah, kita tidaklah menjejak kepada apa yang dibuat oleh Nabi Musa, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila marah, bila emosi Nabi Musa ini boleh cepat terganggu dengan orang yang cuba provoke dia, ya. Maka apa kata Nabi Musa? A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Allah, aku berlindung dengan Allah an akuna, daripada aku menjadi orang yang al-jahilin. Apa maksud al-jahilin? Al-jahilin ini biasa orang cakap jahil. Tuan-tuan, ni jahil ini orang yang bodoh. Biasanya kita cakap begitu. Tapi apa maksud bodoh? Bodoh dalam Quran dengan bodoh dalam zaman ini, yang tidak bijak lah, ya. Biasa orang cakap dia ni tak dapat A, ni jahil. Kan. Dia ni belajar dulu masa sekolah rendah tu, kelas belakang ini jahil. Ya. Dalam Quran itu bukan digelar sebagai jahil. Dia mungkin sufaha, orang yang rendah pemikirannya. Tetapi al-jahilin ini, selain daripada sini mungkin kurang, belajar tak tinggi. Sebenarnya belajar tak tinggi bukan jahil, tapi Allah menyatakan jahil ini apabila seseorang itu tahu tetapi dia tak buat. Bila dia tahu, dia tidak dapat mengawal perasaan dia, ya, untuk melakukan apa yang dia tahu. Itu orang yang jahilin. Banyak dalam Al-Quran Allah bercakap tentang perkara ini. Dalam surah Al-Ahzab Allah cakap tentang kita ini bila di offer, tawarkan istilahnya amanah kepada gunung-gunung dan sebagainya, semua gunung tak nak. Ya, fa'abaina, mereka enggan, tetapi bagi manusia dia ambil. Allah kata manusia ini sebenarnya zalim, ya, dan juga jahil. Zalim dan juga jahil. Dua perkara, ya. Zalim ini tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan jahil ini adalah dia tahu tetapi dia tidak menggunakan, dia tak tahu, dia tak laksanakan apa yang sepatutnya, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ambil. Ya, dia tak nampak. Jadi orang ni digelar taklah berapa bijak juga, tetapi tak boleh kita cakap bahawa dia tak ada master PhD degree. Abu Jahal. Nak ceritanya kan. Abu Jahal awal ni namanya Abu Hakam. Orangnya bijak, dia syairnya dari segi sastranya pandai. Tetapi Nabi menyatakan dia ni jahil pasal apa? Pasal dia ini tahu kebenaran tetapi tidak dapat mengawal perasaan untuk mengikut kepada kebenaran. Jadi Nabi Musa dia kata apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang tak dapat mengawal perasaan apabila aku ini sudah tahu. Nabi Musa tahu tak? Nabi Musa tahu. Pakar Taurat tu. Kan? Berdakwah dengan Taurat. Kita ni baca Quran, kita fahami Quran, tadabbur dengan soalan. Saya buat contohnya sikit-sikit ini berkongsi dengan tuan-tuan. My Quran Time kita dengar. Ya, tetapi ada tak masa yang kita ini terbuat dosa, tak dapat kawal perasaan, marah contohnya yang tak kena-kena, ataupun kadang-kadang dengki, jealous, ataupun kita ini asyik nak kontrol sahaja, apa sahaja orang lain ada kita nak, kan. Orang lain berjaya kita pun nak macam orang lain, boleh, tetapi jangan sampai kita ni rasakan tak puas hati saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak puas hati je dengan manusia. Yang itu adalah orang yang jahil. Dia baca Quran, dia tahu bahawa sebenarnya saya kena qanaah, kan, cukup dengan apa yang ada. Tapi dalam masa yang sama ialah selalu tak cukup. Kan. Lepas tu dalam hati pula dia cakap, sepatutnya kita ni kena selalu rasa tak cukup. Ada pula orang cakap begitu. Cuba kita bincang sikit. Kita ni kena bersifat qanaah ke tidak? Okay. Di Zoom ataupun di ruang komen tu. Apa yang tuan-tuan rasakan? Kita ni kena rasa berpuas hati ke ataupun kena rasa selalu tak puas hati dalam hidup kita? Ada tak komen daripada ni? Ni mudah kan? Topiknya mudah. Kita ni kena berpuas hati ke tak berpuas hati?
Kita nak kaitkan dengan istilah jahil ini. Betapa dalam Al-Quran Allah boleh mengampunkan kepada orang yang buat silap ketika jahil. Ya. Tapi apa maksud jahil tu, itu yang kita sedang bincang sekarang. Kita kena qanaah ke tidak? Ya. Kita kena rasa puas hati, kita kena rasa lapang dengan apa yang ada. Tetapi kalau katakan contohlah ya, kita cakap tentang satu kita ambil dululah Quran. Quran. Tuan-tuan rasa kena berpuas hati dengan apa yang ada sekarang ke ataupun tak puas hati dengan apa yang ada sekarang? Maksudnya tahap kefahaman, tahap bacaan. Puas hati ke tak puas hati? Siapa yang nak berkongsi? Tak puas hati, Untuk puas hati? Ustaz. Ya? Tak puas hati pasalnya tak berapa pandai, Ustaz. Tak berapa pandai. Jadi itu qanaah ke tak qanaah tu? Jadi qanaah ni dekat mana dia punya aplikasinya? Aplikasinya qanaah ini pada perkara dunia. Perkara dunia. Duit, pada harta, pada kereta, kan? Cukuplah apa yang saya ada ni, cukup. Kan? Cukup apa yang saya ada. Tapi bab akhirat kita kena fastabiqul khairat. Kita kena berlumba-lumba. Kan? Okey, itu satu soalan. Tapi cakap pasal kereta pula tadi. Tak boleh ke kita nak kereta baru? Macam mana pula tu? Tak boleh ke saya nak rumah baru, nak rumah besar, nak handbag besar, kan? Nak apa? Nak pangkat besar, tak boleh ke? Jawapan, ini mencabar soalan ni. Kan? Pasal kita nak tahu, nak pastikan. Bila kita tahu benda yang betul, kemudian barulah kita boleh beramal dengan yang betul. Pasal kalau tahu benda pun tak berapa jelas sangat, akhirnya dia akan membawa kepada istilah jahilin. Kita terbabas juga dalam kita memahami secara jelas. Okey. Salah ke nak rumah besar, kereta besar, pangkat besar? Salah tak salah? Tak salah, Ustaz. Tak salah. Jadi, adakah orang yang nak rumah besar ini qanaah ke tak qanaah? Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan. Okey, kita bolehlah cuba katakan sebab nikmat tu sebagai suatu kurniaan Allah dan kita sentiasa bersyukur. Kalau kita tidak bersifat qanaah, kita akan tidak merasa bersyukur dengan apa yang ada. Kita merasa cukup dengan apa yang ada pemberian Allah, itu menjadikan kita sifat qanaah. Dan tidak sampai nikmat tu, apa kurniaan Allah tu, harta semua tu setakat di tangan saja, tidak sampai di hati kita. Itulah sikit Jadi pandangan. adakah kalau rasa dalam hati tu dah ada kereta dah tu, sebiji. Lepas tu tengok orang lain, wih kereta je besar betul, cantik betul. Naklah kereta tu. Itu okey tak okey tu? Okey, nikmat Allah tu boleh kita tidak sampai di hati kita. Kita menggunakan nikmat itu sebenarnya yang dituntut oleh Allah. Macam mana nak tahu Kita- bahawa nikmat tu memang tak sampai hati, ganggu hati kita tapi hanya di tangan? Macam mana nak tahu? Kita rasa sentiasa mendapat, kita rasa itu adalah kurniaan Allah yang besar daripada kita dan kita sentiasa lagi bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan. Kita boleh ambil nikmat tu dan menunjukkan kita sentiasa merasai pemberian Allah tu tidak sia-sia dan kita boleh membantu orang lain dengan nikmat yang ada itu. Bila kita tak boleh ambil nikmat itu? Tadi boleh ambil nikmat kan? Boleh Bila ambil. kita rasa, ini tak boleh ambil nikmat ni macam dah tidak qanaah dah ni. Bila tu? Boleh Yang lain Ustaz. pun boleh bantu. Sila. Bila Ini dia tanya. menghalang kita Ustaz. Boleh. Apa tu? Bila dia menghalang kita daripada mendekatkan diri kepada Allah. Bila menghalang diri kita daripada berbuat takwa, ya, berbuat baik, melalaikan kita daripada akhirat kita dan kita kena stop. Kan. Boleh tak ambil kereta besar, nak pergi bisnes sampai berjuta-juta, trilion, silakan. Tapi jangan sampai proses kita mencapai perkara tersebut, sembahyang tinggal, zakat tak buat, tak nak belajar Quran, kan. Meeting sampai pukul 3 pagi tapi sembahyang subuh pukul 8 pagi. Yang itu menunjukkan bahawa kita ni tak berpuas hati dengan apa yang ada dan kita ini tidak qanaah.
tidak qanaah. Pasal apa? Kita tidak berbuah hati dengan apa yang ada, menyebabkan kita cari, tetapi rupanya kita tidak membuat persediaan untuk ke akhirat itu tadi. Tapi kalau kita nak berjaya, itu memang digalakkan. Nabi suruh kita, Allah suruh kita bersungguh-sungguh. Ya, cari harta, cari kekayaan. Pasal kita nak bayar zakat. Kan macam tu kan? Kita nak bayar zakat. Jangan pula pasal kita ni nak bersungguh-sungguh sampai kita tak bayar zakat. Ataupun bersungguh-sungguh, nantilah saya tunggu 20 juta baru saya nak bayar zakat. Sedekah-sedekah ni tak main lah. Contohnya. Itu juga menunjukkan bahawa kita ini mencari sesuatu dan akhirnya hilang sesuatu yang lebih besar, namanya ialah takwa. Sepanjang perjalanan kita mencari perkara tersebut. Kerana yang kita cari sebenarnya apa? Harta ke takwa dalam hidup kita, tuan-tuan? Yang kita dah belajar setakat ini. Takwa. Tapi nak mencapai takwa, orang itu nak bayar zakat, dia kena cari duit. Kan? Dia kena cari duit. Kalau dia kata tak payahlah cari duit, yang mana yang ada tu, itu je lah. Kan? Kemudian dia sampaikan dia sendiri tidak berusaha, sehingga kan dia meminta-minta, itu bukan qanaah. Itu bukan qanaah. Kan? Qanaah ini ialah apa yang ada itu, dia bersyukur betul-betul, berpuas hati dan dia gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, dan lepas tu dia cari lagi, buat seperti manusia biasa, tetapi dia nak gunakan itu untuk makin dekat diri kepada Allah SWT. Ini konsep yang penting, tuan-tuan ya. Jadi bila kita faham ya, perkara ini menyebabkan apa? Kita nak minta daripada Allah, jangan sampai saya jadi, saya dah tahu dah perkara ni, tapi buat juga. Kan? Sampai kan kita tak ada dia punya guide yang tersendiri, terbabas lagi dalam solat lambat, terbabas lagi dalam ikut saja cakap orang. Kalau katakan ganggu waktu solat pun nak buat macam mana? Kan? Saya tahu solat penting, tapi dia macam orang ni lah. Orang yang tahu emergency lane tu tak boleh ikut, kan, kecuali emergency. Tetapi pasal saya tak sabar dah nak cepat. Jam ni, kan. Apalagi kereta boleh 150, zas pergi ikut emergency lane. Buatlah lampu hazard lah, apa sebagainya. Tapi sebenarnya kita tahu perkara itu salah. Itu namanya adalah orang yang jahil. Ya. Jadi itu kefahaman sedikit tadabbur kita daripada ayat 67 ini, agar dalam hidup kita ini selalu kita kena berdoa kepada Allah. Ini Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa untuk jangan jadi orang yang ikut apa istilahnya? Ikut perasaan. Orang jahil ini dalam Quran, mudah ceritanya ialah orang yang ikut perasaan. Apa contoh orang ikut perasaan? Baca Quran ikut mood, solat ikut mood, buat baik ikut mood. Kan? Mood lain, tak apalah, tak payahlah. Tak, itu orang jahil. Ya. Jadi kita berdoa, dan bila Nabi Musa berdoa ini agar Nabi Musa tidak ikut perasaan, nanti dia pergi tumbuk pula. Kan kita tengok kan dalam dalam Al-Quran ini, kisah Nabi Musa bila tengok kepada Harun, abangnya itu ditinggalkan dan orang-orang menyembah kepada As-Samiri, Nabi Musa marah sangat. Kan? Jangan sampai marah itu di kalangan kita, tuan-tuan ya, di kalangan umat Islam memecah belahkan. Tak nak. Tapi kita dalam masa yang sama, kita kena ingat kebenaran lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Sekarang kan isu ada orang cakap mandi safar itu okey. Kan? Isu lah sekarang ni kan, tengah viral sekarang ni. Jadi kita tahu bahawa mandi safar, apa mandi safar kan? Mandi sunat, Jumaat ke hari raya tu adalah kan, mandi safar itu adalah syirik. Tak kisahlah siapa cakap sekalipun, dia cakaplah pusing macam mana pun, kita tahu bahawa itu tidak dibenarkan. Kan? Jadi orang yang kata saya sokong kepada orang ini pasal ini itu kerana orang yang jahil. Dia bukan ikut kepada knowledge yang sebenarnya, tetapi mengikut kepada perasaan. Baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah pun membaca. Ustaz, sikit lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana pula dengan bila kita dah ada yang tadi nikmat yang dah dapat tu kan, dengan riak dan taksub. Kita dah ada nikmat, kemudian kita riak. Ya, apa maksud riak? Daripada perkataan ra'a. Ra'a ni nampak. Ya, dia nampak. Jadi riak menampakkan, ingin menampak-nampakkan. Itu satu isu lain.
Satu isu tadi tidak qanaah. Tidak qanaah ni tak cukup-cukup, nak pergi cari lagi sampai mengganggu akhirat. Itu qanaah. Kan? Tak qanaah lah. Kalau qanaah tu dia cukup, ataupun kalau dia cari itu tidak menghalang dia daripada makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan hari akhirat. Okey? Nah, itu qanaah ya. Jadi isu lain dalam kita ada harta ini adalah riak. Dia bukan harta je ya, kita ada ilmu pun kita boleh riak, kita ada apa? Kita ada yalah kereta ke anak ke, kita boleh riak. Apa maksud riak? Riak daripada perkataan ra'a tadi, dia nampak, dia telah nampak. Jadi orang yang riak ini dia nak menampak-nampakkan pada siapa? Bukan pada Allah, dia nak nampak-nampakkan pada manusia. Apa masalah menampak-nampakkan pada manusia? Apa masalahnya? Siapa yang tahu? Apa masalah bila kita menampak-nampakkan pada manusia? Ada siapa-siapa boleh komen tak? Mengapa riak ini dikecam ataupun sebagai satu perkara yang boleh membawa kepada syirik khafi, syirik yang tidak jelas. Kalau jali itu syirik yang jelas lah, sembah berhala, keluar agama sebagainya. Okey, riak. Mengapa menampak-nampakkan ni tak bagus? Hari ni kita ambil kan, kita dah biasa dengar. Tapi kita cuba soal, mengapa riak ini menampakkan sesuatu itu tidak bagus? Ada siapa-siapa Sebab boleh? dia rasa dia berkuasa, Ustaz. Macam Fir'aun. Ya? Dia rasa dia berkuasa. Ya, dia rasa dia berkuasa, dia yang punya, ya, dia yang lebih berbanding dengan orang lain. Ya. Itu satu isu ya, satu isu maksudnya menampak-nampakkan ini nak beritahu bahawa saya ada apa? Kan, saya lebih daripada kamu. Contohnya pemuda dalam surah Al-Kahfi itu, pemuda yang ada 2 kebun tu, dia kata aku lebih banyak pengikut, aku lebih banyak harta. Jadi bila kita riak, kita menampak-nampakkan itu, sebenarnya satu, kita tidak mengakui bahawa ini Allah punya. Kan, itu poinnya. Ini Allah punya. Ada tak orang yang kata bahawa kereta ini saya bapa saya punya? Ada tak yang dia nak riak? Kan? Dia tak akan riak. Kalau katakan itu adalah bapa je punya ataupun orang lain punya lah, kereta orang lain punya. Kemudian dia kata ini kereta saya ni, Cantik tak? Cantik tak? Kan? Dia tak ada buat begitu. Pasal apa? Itu bukan dia punya. Kalau dia tak tipu orang lah, tak boleh tipu orang tu lagi satu hal lagi kan. Ada orang yang pinjam kereta orang lah, gambar kereta orang tapi bukan dia punya. Itu riak campur menipu. Baik. Jadi bila tahu bahawa hidung kita, ilmu kita, segala-galanya yang ada pada kita ini adalah milik Allah SWT, kita kena menampakkan siapa? Menampakkan Allah. Allah yang punya. Kan? Allah yang punya. Kita kena bagi kredit pada Allah, bukan bagi kredit pada diri kita. Orang yang riak ini ialah dia suka menampakkan sesuatu itu hebat pada diri dia, padahal bukan kau punya pun, kan? Jadi itu satu dosa, satu perkara yang boleh mencabar kepada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun perkara yang kita kena pastikan doa pada Allah, jangan jadi orang yang jahil. Apa maksud jahil? Ikut perasaan. Kan? Tidak ikut pada ilmu. Ilmu betulnya ini milik Allah, kan? Bagi kredit, bagi pujian, ya, segala kelebihan itu pada Allah, jangan bagi pada diri sendiri. Contoh, tuan-tuan ni mungkin pandai masak contohnya kan. Anytime je Allah tarik je tangan, tarik je kaki, habis, tak boleh dah nak masak. Saya contohnya boleh bercakap dengan izin daripada Allah SWT. Bila Allah bagi sakit dia tu, tak semangat dah, tak ada idea nak cakap apa dah. Pasal yang bagi ini, yang bagi ilham ke, yang bagi idea apa sebagainya, Allah SWT. Jadi nak riaknya apa? Kan? Bukan. Ini pinjam. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau kita beritahu pada dunia, wahai dunia, kereta saya ni Allah bagi pinjam. Kan? Nanti saya pergi daripada dunia ni, Allah ambil balik. Kalau kita pinjam dengan bank, ada tak ada orang yang cakap, saya, ini rumah saya ni. Rumah saya. Padahal pinjaman kat bank baru bayar sebulan. Itu, kalau orang yang cakap, ini rumah saya dah bayar semua. Tapi dia baru bayar sebulan, itu tandanya orang ini tak sedar diri. Tak sedar diri. Dan orang yang tak sedar diri inilah yang menyebabkan kalau macam Fir'aun, dia riak, dia tak sedar diri bahawa sebenarnya Allah pinjamkan sahaja kepada dia, nanti kena pulang balik. Dia dah pulang dah pun. Kan? Dah pulang dah pun. Maka jadi rugilah dia. Rugi. Ya. Okey. Jadi Puan Ita dia tulis riak tidak bersyukur. Kita naikkan sikit Rizam dia punya komen tu. Riak tidak bersyukur kena menampakkan Allah kerana semua bukan milik kita, semua Allah punya. Yes. Ubat kepada riak ini ialah sedar diri. Sedar diri. Allah punya.
Kan? Itu belum lagi orang riak, ya, menampak-nampakkan. Lepas tu dia ada muka yang dia dia make up, dia menampakkan perhiasan ataupun dia nak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Kan? Ada orang riak itu dengan dia botox pula tu, melanggar syariat untuk nak menampakkan bahawa wah saya ni macam tu. Kan? Sebenarnya apa yang dia nak tunjuk sebenarnya? Dia nak tunjukkan bahawa dia ada sesuatu padahal Allah bagi pinjam. Kan pelik kan? Kan? Allah bagi pinjam. Lepas tu, aku ada sesuatu, lepas tu dia ubah pula tu, tak ikut syariat. Kan? Itu ada something wrong. Cara berfikir. Dan ini dinamakan sebagai apa? Jahilin. Yang kita sedang belajar ni lah. Ya. Jadi kesan a'udzubillahi an akuna minal jahilin ayat 67 ni besar implikasinya. Amat besar. Kan? Bukan sekadar isu orang Bani Israel kata kamu suruh kami ni sembelih, kamu nak main-mainkan kami. Bukan itu. Sebenarnya dia poke, ya, dia nak provoke Nabi Musa itu adalah salah satu cara untuk menyebabkan orang itu tak ikut perasaan. Tak ikut pengetahuan. Dia nak ikut perasaan yang tidak betul. Dan banyak lagi dalam hidup kita ni kita kena poke. Poke ni maksudnya kita kena provoke. Provoke nak nampakkan diri bagus. Itu isu riak. Dia ada nak nampakkan ataupun nak dengarkan nama kita ni baik. Contohnya kan, itu namanya sum'ah. Itu juga perkara yang jahil. Orang jahil, kita harap kita tak jadi begitu. Dia suka sum'ah. Apa maksud sum'ah? Daripada perkataan sami'ah. Nak didengar-dengarkan nama dia. Yang baik lah. Kalau ada orang kata dia ni, Allah, dia ni, dia dah mula dah berdegup. Kan? Kalau orang puji dia tu, dia dah melayang-layang dah. Kan? Itu sum'ah. Sum'ah. Dia nak dia punya nama dia itu mesti diangkat. Jangan ditegur ataupun dikritik. Kalau kritik saja, orang yang kena kritik tu kena. Itu namanya sum'ah. Apakah ubat? Ubat kepada sum'ah ini, kalau kita minta je, tolong bagi nasihat pada saya. Itu ubat dia. Ubat daripada jadi orang yang jahil yang ikut perasaan. Tolong bagi feedback saja pada saya. Tolong bagi nasihat pada saya. Ya. Dan bila dengar nama kita itu disebut tentang perkara tak baik, okey, saya nak tengok balik. Kan? Jangan kita rasa, ngapalah dia ni persoalkan saya. Tak. Kalau kita orang tu cakap betul, itu kita kena ingat tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada orang tegur kita, cakapnya betul. Kita minta Allah bantu kita baiki. Dan kalau benda itu tidak betul, kita mintakan Allah ampun orang itu. Itu adalah ubat sum'ah. Ya. Ini urusan hati ni. Urusan hati yang didoakan oleh Nabi Musa agar jangan jadi hati yang al-jahilin. Okey. Dia harap membantu kepada semua untuk kita memahami ayat ini. Itu sebabnya Al-Quran ini, tuan-tuan, dia luas ya. Luas. Allah bagi satu perkataan. Perkataan tu menariknya ialah perkataan tu dia akan muncul lagi dalam Quran. Tapi Allah bagi sikit. Bagi satu sudut. Ya, kalau kita dalam page ni cakap semua perkara-perkara yang membuatkan kita jahil, kita akan baca Quran ini, kan, satu page, dua page, tiga page tu penuh dengan semua bab-bab jahil. Tapi kita ambil, Allah bagi satu dulu. Dapat sikit, baca lagi, kan. Sehingga kan kita pun akan rasa bila ulang balik banyak Quran ini, hati kita makin lagi matang dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makin lagi faham contoh-contoh lain. Ayat sama je, ayat sama. Ayat 67 ni berapa banyak kali tuan-tuan dah baca? Kalau dah khatam, tuan-tuan dah khatam berapa kali dah? Yang ini boleh tuliskan sikit dekat ruang komen. Berapa kali tuan-tuan dah khatam? Ini bukan riak, bukan nak tunjuk saya dah. Sekadar nak tanya soalan je. Tanya soalan kan. Berapa kali tuan-tuan dah khatam Al-Quran, baca Quran? Boleh tulis dekat ruang komen tu. Sekali ke, 2 kali ke, 30 kali ke? Okey, ada yang dah 2, okey. Khatam tu maksudnya baca daripada awal sampai akhir sendiri, tuan-tuan ya. Bukan yang main baca satu juzuk, orang lain baca satu juzuk, lepas tu saya khatam. Itu tak dikira khatam bacaan ya, pasal bukan kita yang baca, orang lain baca. Kalau kita baca, orang lain baca, kita dengar sekali, okey. Kan? Tapi kalau orang lain baca, Nun dekat Kuala Lumpur, seorang lagi dekat Penang, ya, juz 1 dekat Kuala Lumpur, satu lagi dekat Penang, itu bukannya kita baca ataupun kita dengar. Ya, dia 9 kali. Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau ada yang 1 kali ke, 2 kali ke, ataupun tak pernah ada kali, tak habis-habis lagi ustaz. Kan? Tak pernah lagi saya baca sikit-sikit, kemudian kadang-kadang patah balik, kemudian saya pergi patah balik ataupun melangkau surah tak khatam.
kita doakanlah dimudahkan, ya. Tapi lebih daripada itu ialah apa? Kalau kita tengok dalam ayat ini, Quran ini dia perkataan-perkataan ni kalau kita baca penuh, ya, 30 juzuk, kat sini ada jahil, kemudian muncul lagi. Allah bagi sudut-sudut berbeza. Sama macam kisah Nabi Musa ni ada dalam surah Al-Baqarah, lepas tu ada dalam surah Ali Imran, kemudian ada dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Isra. Allah bagi sikit. Ya. Untuk apa? Untuk kita jangan bosan. Satu topik itu dia ada pelbagai sumber, ya, pelbagai sudut dalam kita menguatkan hati kita. Baik. Kita nak tengok kepada ayat yang ke-68. Datin Hana, silakan kalau ada wakil untuk membaca ayat 68. Ada Puan Syafinas, lepas ni Puan Syarifah. Okey. Ayat 68 dulu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Okey, Sadaqallahul Azim, ayat 68, ya. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu. Ya. Nabi Musa menjawab, dia berfirman bahawa lembu betina itu tidak tua, tidak muda, tetapi pertengahan. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Itu terjemahan, tuan-tuan, ya. Tadi kita bincang panjang, kan? Ya, lebih kurang 45 minit. Satu ayat. Kan? Jadi dia boleh 1 minit, 2 minit, boleh 45 minit. Yang penting kita tadabbur soalan itu, kita nak tanya, kan, apa sebenarnya mesej yang Allah tengah sampaikan pada saya dalam ayat ini. Itu tadabbur. Kan, apa pelajaran yang saya boleh ambil, tindakan yang saya kena ambil, itu tazakkur. Itu proses yang kita lalui dalam program ini, ya. Kita tadabbur, mesejnya kena clear dulu, kemudian baru kita boleh ambil pelajaran untuk tindakan kita. Baik. Apakah mesej Allah? Qalu du'u lana. Mereka, Bani Israel kata, tolong tanya pada Allah, ya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, iaitu jelaskan kepada kami apa dia. Lembu, kan, memang lembu lah, tapi dia orang ni pasal suka banyak songel istilahnya, tuan-tuan, ya. Itu sebabnya dalam hidup kita ini, kita nak soal boleh, tapi jangan soal yang menjauhkan kita daripada Allah, menyusahkan lagi kita untuk melaksanakan sesuatu. Soal untuk menyebabkan kita makin dekat dengan sesuatu, makin dekat dengan Allah, makin kita committed dengan Allah, itu okey. Itu je punya perbezaannya, ya. Bukan salah untuk bertanya, tapi jangan bertanya untuk mengelak, tapi bertanya untuk membuat. Penyakit yang ada dalam Bani Israel, yang juga boleh ada dalam kita, ialah tanya untuk mengelak. Contohnya, pukul apa, ya, program yang tadabbur dengan soalan, 5 siku. Mengapa 5 suku yang tak buat pukul 5.30 ke? Kan? Itu sebenarnya tanya nak apa? Nak buat ke tak nak buat? Kalau nak buat, macam mana, ya, saya ni nak pastikan 5 suku saya dah show up. Itu dia punya soalan untuk nak buat. Soalan nak tak buat macam mana? Macam mana, ya? Mengapa tak buat 5.30 sampai 6.30? Buat sejam je tak cukup ke? Mengapa kena panjang sangat? Pendek kan tak boleh ke? Itu bagi setengah orang cakap macam, oi, dia ni kritikal ni, dia ni pandai menyoal ni. Itu menyoal gaya apa? Gaya Bani Israel. Ya, tuan-tuan, kalau katakan tuan-tuan ni memang pandailah dekat sekolah menengah dulu ke, dekat universiti ke, pandai menyoal, berdebat ke apa ke, dia ada orang guna debat untuk makin dekat dengan Allah, it's okay, kan? Jidal okay, digunakan dalam Al-Quran. Tetapi ada jidal yang Allah kata, Allah tegur, jangan. Pasal apa? Pasal kita bersoal jawab, ada yang makin jauh, ada yang makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita gunakan potensi kita untuk berfikir, menggunakan soalan untuk makin dekat dengan Allah, bawa orang makin dekat dengan Allah, terbaik. Kan? Okey. Jadi dalam ayat ini mereka bertanya apa? Macam mana? Mahi. Mahi ni apa dia? Dia tu merujuk kepada lembu betina tadi itulah. Kan? Jadi Nabi Musa pun bertanya pada Allah, jawapan daripada Allah apa? Innahu yaqul, sesungguhnya dia menyatakan, innahu baqaratun la faritun, tidak tua dan tidak bikr. Bikr ini mudalah, terlampau kecil, kan, ataupun tak berapa berumur. Dia sedang-sedang.
Ya, pasal kalau muda sangat mungkin dia tak besar, kalau tua sangat dah keras, dah bukan yang terbaik lah. Ya, kena pilih kalau kita tahu pun kita beli lembu kan yang sesuai umurnya. Jadi Allah ambil angle umur dia. Boleh dia Allah cakap warnanya apa sebagainya, tapi Allah ambil satu sudut saja. Allah memudahkan urusan mereka, maka di hujung itu Nabi Sebab apa? apa? Faf'alu ma tu'marun. Ya. Apa maksudnya? Laksanakan apa yang diperintahkan. Cuba tuan-tuan tengok perkataannya. Faf'alu ma tu'marun. Buatlah. Nabi Musa dah cakap fa'malu. Beramallah. Tetapi faf'alu. Apa beza di antara amal dengan fa'al? Fa'ala ataupun fi'al. Amala, fa'malu ialah kita buat dengan penuh kesedaran. Dengan penuh kesedaran, faf'alu, buat saja. Buat saja. Tak payah nak fikir banyak, nak rancang banyak. Allah dah cakap dah bahawa sembelih lembu. Sebenarnya buat je. Ya. Buat saja. Tetapi mereka tanya, mahi. Allah tambah satu lagi feature, iaitu tidak tua dan tidak muda, awanum baina dzalik. Ya. Antara itulah, ya. Maka bila Nabi Musa kata faf'alu, dalam hidup kita ini tuan-tuannya, ada benda yang kita kena buat saja. Kan? Buat saja. Jangan kita banyak sangat kita fikir lagi. Pasal apa? Perkara itu sudah pun jelas. Jelas. Kalau tak jelas, tak apa. Tapi kalau kita kata contohnya sembahyang pukul 7 contohnya. Kan? Dah jelas dah, buat je. Tak payah pula tanya yang pukul 7 tu, itu pada bulan Januari ke pada bulan Februari. Contohnya kan. Tak payahlah tanya, ini sekarang ni bulan berapa? Bulan November. Kalau pukul 7 kena sembahyang, kalau katakan dekat surau lah kan, pukul 7.10 ke, ya, ataupun 7 suku, tak kisahlah masa macam mana pun nak qamat. Bila dah qamat tu, faf'alu jalan, kita sembahyang terus. Tak payah pula, mengapa dia tu qamat awal sangat? Tak payah. Bila kita mula bertanya soalan, tanya, bukan untuk makin buat, ya, kita masih fikir, maka itulah yang menyebabkan Bani Israel itu dikutuk, dilaknat oleh Allah SWT pasal mereka ini suka kritik. Ya, dia nak jadi kritikal, tetapi kritikal tak kena tempatnya. Kritikal pada tempatnya okey. Kan, kita mempersoalkan apakah dalil bahawa mandi safar dibenarkan. Yang itu okey. Kan? Kenalah tanya sumbernya. Pasal apa? Pasal kita ini berteraskan kepada ilmu, bukannya berteraskan kepada perasaan. Yang kita bincang tadi. Kita ini bukan orang jahil. Orang jahilin ini dia suka ikut perasaan semata-mata. Baik. Jadi itu pelajaran daripada ayat yang ke-68. Ayat 68, faf'alu ma tu'marun. Pelajaran lain apa yang kita boleh nampak daripada ayat ini? Kita ambil angle Nabi Musa. Nabi Musa ni dia cikgu yang sabar betul. Kita ambil angle ya. Satu angle Bani Israel, satu lagi angle Nabi Musa. Angle Bani Israel, kita sebagai pengikut jangan banyak soal kalau benda itu menyebabkan kita makin jauh daripada Allah. Baru nak tanya saja, tanya dulu. Ini makin dekat dengan Allah? Tak payah tanya. Kan? Kalau dia makin dekat dengan Allah, makin nak menjelaskan sesuatu perkara, silakan tanya. Ya, silakan tanya. Teruskan. Jangan pula kita tak naklah tanya, malulah saya, nanti jadi Bani Israel. Jangan. Kita kena buat pemilihan di situ, ya. Kalau tanya itu menyebabkan saya ini makin jahil, jangan tanya. Tapi kalau saya tanya ini untuk saya makin tidak jahil, ya, maksudnya saya ini menjadi orang yang makin lagi melaksanakan tugas kepada Allah SWT, tanya. Agak jelas. Ya, agak jelas. Baik. Jadi, angle Nabi Musa, kalau kita perasan dalam ayat ini, apa angle Nabi Musa? Itu sebabnya kalau kita tadabbur, kita boleh tengok banyak angle, ya. Kalau dalam cerita-cerita, kita tengok angle, sudut. Okey, kita ambil kamera daripada Nabi Musa. Apa yang kita boleh belajar? Siapa yang nak cuba? Apa kita boleh belajar daripada Nabi Musa dalam ayat ini, 68? Dia tetap tak putus asa dengan kaum dia. Tak adalah dia macam abaikan kaum dia bila kaum dia tanya pasal Baqarah. Betul. Ya, salah satunya ialah Nabi Musa ni cikgu, ya, tidak berputus asa, layan je lah, ya. Dia punya anak murid yang kata mahi, apa dia, tak ada pula Nabi Musa kata kau ni banyak songel betul lah, kan. Ni banyak soal macam Bani Israel. Memang Bani Israel pun. Kan. Jangan kita guna macam tu lah tuan-tuan, ya. Kadang-kadang biasalah kan, kita bila dah belajar, kadang-kadang kita rasa macam tak sabar.
kan, tak sabar dengan anak murid ke, apa lagi, tak sabar dengan anak ke, dengan kawan ke. Kita rasa kita dah belajar, dia ni soal ni menjauhkan diri pada Allah ni, kan, nak menyusahkan lagi keadaan ni. Kita terus saja cakap ini macam Bani Israel. Jangan tuan-tuan ya, jangan kita menghukum kepada orang yang bertanya tersebut. Nabi Musa terus bertanya kepada Allah. Allah beritahu, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Ya. Nabi Musa dapat jawapan itu kerana Nabi Musa bertanya kepada Allah. Nabi Musa ini amat concern pada kaumnya, walaupun kaumnya itu menyakitkan hati dia, kan. Yalah, kena komen pula ayat atattakhidhuha huzwa, kan, tadi yang ini atattakhizuna huzwa, kau ni nak memperolok-olokkan kami ke? Anak murid cakap begitu. Tuan-tuan, kan, saya cakap tuan-tuan sila baca Quran, ataupun tuan-tuan silalah kita buat tabungan untuk untuk raya korban tahun depan. Tiba-tiba ada pula, ustaznya suka ya memperolok-olokkan kami, ya. Ingat kami tak buat ke? Kan, kalau ada orang cakap begitu, apa perasaan tuan-tuan? Tuan-tuan sebagai pengajar lah, sebagai pengajar, beritahu kepada seseorang suruh buat baik, sesuatu arahan, orang tu pula yang balas balik. Boleh tahan kita, kan, ya. Jadi di sini sebenarnya yang kita belajar daripada Nabi Musa. Nabi Musa ni memang kuat semangat untuk menyelamatkan kaumnya, mendidik kaumnya, walaupun kaumnya menyakitinya. Ada dalam surah As-Saff ada bercakap tentang mereka ni memang suka menyakiti hati cikgu. Kan, menyakiti hati cikgu. Kita pernah tak menyakiti hati cikgu? Tuan-tuan sekalian, masa sekolah rendah, sekolah menengah ada? Sekolah rendah, sekolah menengah ada yang tu? Di ruang komen boleh tulis sikit. Pernah menyakiti hati cikgu? Pernah. Zaman sekarang? Zaman dah berdewasa ni. Ya, jadi kalau boleh jangan menyakiti hati cikgu, kan. Tapi iyalah, kita pun kadang-kadang kita tak berapa perasan kadang-kadang, kan. Tapi cikgu jangan pula jadi cepat terasa sangat. Jangan cepat terasa. Kecuali kita dah bagi syarat. Bagi syarat dengan cepat terasa dua perkara berbeza, ya. Ada sekadar sikit-sikit je terasa dengan anak murid lah, terasa dengan pelajar, dengan alumni. Janganlah terasa sangat, kan. Tapi bagi syarat okey. Bagi syarat. Contohnya Nabi Khidir itu bagi syarat kepada Nabi Musa, kau nak belajar, kau jangan tanya kecuali aku dah cakap, dah beritahu baru kau tanya. Ataupun boleh kau cakap. Itu syarat. Ya, pasal Nabi Musa tak mematuhi syarat, maka Nabi Musa dikeluarkan daripada sekolah Nabi Khidir. Yang itu syarat. Bukannya Nabi Khidir ni terasa hati. Ya, dia dah bagi syarat awal-awal. Dia terasa hati ni kita tak beritahu awal-awal. Kita tak beri syaratnya, tiba-tiba je, dah lah, aku tak nak lah ngajar kau ni, banyak songil, kelas tak datang lambat, kan, kata nak belajar tadabbur, tapi tersungkur selalu, contohlah begitu, kan. Okay. Cikgu jangan jadi gitulah. Itu cikgu yang selalu menuntut daripada anak murid ini. Cikgu itu sendiri sebenarnya nak apa, kan. Cikgu tu nak apa? Cikgu itu dia adakah nak perhatian daripada anak murid ataupun macam mana? Tapi cikgu boleh beritahu syarat awal-awal. Ya, kalau katakan program tadabbur dengan soalan ini kita cuba sampai hujung Disember. Kalau katakan dia ni okey, dan kita teruskan. Tak okey, salah seorang lah. Cikgunya ke, anak muridnya ke, kita buatlah sesuatu. Kan situ syarat. Pasal apa? Syarat ini penting untuk kita dua-duanya jelas. Macam Nabi Musa dengan Nabi Khidir, dua-dua jelas. Kalau tidak, Nabi Musa akan cakap, alah apalah cikgu aku ni, kan. Baru 3 kali aku cakap, dah suruh aku keluar. Kan. Okey. Nabi Musa tak cakap begitu, pasal dah jelas. Cikgu dah cakap syarat. Ya, dah cakap syarat. Okey, baik. Kita nak teruskan kepada ayat yang terakhir. Kita ada 3 ayat je hari ni. Satu lagi, seorang lagi boleh baca, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Dia dengar Ustaz? Saya cuba Ustaz, ya. Qalu du'u Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
Okey, baik. Terima kasih. Ayat yang ke-69. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bertanya, mereka bercakap pada Nabi Musa, ud'u lana. Ya, tanyalah kepada Tuhanmu. Ya, tanyalah pada Tuhanmu. Iaitu yubayyin lana ma launuha. Ya, terangkan kepada kami ma launuha. Warna macam mana? Ini tadi dah cakap mahi. Ya, apa dia? Lembu tu lembulah kan, tapi dia nak juga Allah bagi okey umurnya macam mana. Lepas tu ini sekarang ni lebih spesifik lah kak pula, dia tanya apa warnanya. Ya, dah tahu dah antara tua muda tu pergi cari je lah, tak kisah warna hitam ke putih ke apa ke, yang penting ialah lembu betina, jangan tercari kucing betina jugalah. Kan. Kan dalam hidup kita ni kalau kita suruh sembahyang je lah, tak payah pula tanya sembahyang ni kena buat yang khusyuk ke tak khusyuk ke, kan sembahyang ni nak buat yang panjang ke yang pendek, kan ada lawak kan orang cakap nak baca doa kunut panjang ke kunut pendek, kalau kunut panjang kunut, itu orang buat lawak kan. Tapi poin ni apa, jangan soal perkara yang menambahkan detail sehingga kan kita tak buat, sehingga kan kita tak buat ataupun menyusahkan apa yang kita nak buat. Ya, jadi di tempat kerja sama juga kan, buat je kan. Ada orang kata tapi kita kalau nak buat kerja ni kita kena tanya detail itu agar kita jelas apa kita nak buat. Yalah, kita betul detail tu, tapi detail tu sampai mana tuan-tuan kan. Janganlah detail yang kita tanya itu sampai menyusahkan kita, itu benchmark macam mana kita nak bertanya. Ya, jadi kembali pada soalan ini yang mereka kata, tanya apa dia punya warnanya. Kata Nabi Musa, innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqul innaha baqaratun safra, iaitu warna kekuning-kuningan, kuning. Ya, iaitu faqi'un, iaitu safra kuning pekat, launuha tasurrun nadhirin, iaitu dia ni sir, iaitu mudah menyenangkan hati bagi orang yang lihat. Maksudnya just nice lah. Gitu. Ya, dia punya warnanya kuning, bukan hitam, bukan putih, bukan tumpuk-tumpuk. Kan? Bukan. Sebenarnya tak penting pun, kan? Tak penting pun sebenarnya warna tersebut, tapi dia pergi tanya warna buat apa? Yang nak kena sembelihnya bukan warna, nak sembelihnya lembu. Kan begitu kan? Macam mana pula boleh sampai timbul warna pula? Ini adalah cara berfikir orang yang dia fokus pada benda tak penting dalam nak melaksanakan sesuatu pekerjaan. Ya, dia nak maju ke depan, sepatutnya fikir benda yang penting. Dia fikir benda tidbits. Kan? Warna apa? Kalau katakan solat itu, kita punya kapet kita ni warna apa? Kan? Kalau dia AJK kapet, okey lah kan, kenalah fikir pasal itu. Tapi dia ni adalah orang yang nak sembahyang. Kan? Ataupun kalau katakan tidbits yang berlaku dalam masyarakat apa? Tuan-tuan ada tak contoh yang kita rasa kita perlu baiki? Kita ambil tentang apa? Tentang amalan dalam masyarakat. Tidbits, perkara yang remeh-temeh sebenarnya itu bukan keutamaan. Ada tak siapa-siapa yang nak bagi contoh? Ini cara kita nak berinteraksi kan. Sebenarnya Allah nak cakap jangan tidbits, jangan benda yang kecil-kecil. Selawat Ustaz. Ya kan? Yang apa, Saidina ke tak ada Saidina? Nak selawat kan? Ada Saidina ke tak ada Saidina? Kan? Yang penting selawat je. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Okey, fine. Kan? Jadi dia tanya perkara tidbits kan, sehingga kan dia menambahkan detail, tak menambahkan efisiensi untuk buat kerja. Kalau tambah efisien, okey. Orang yang kena tanya kalau dia nak buat design kan, encik nak design ini konsepnya warna warna terang ke, warna cerah ke, warna gelap contohnya. Okeylah dia tanya soalan itu. Tapi kalau kita sendiri kan, kita sendiri tanya benda-benda yang tidak menambahkan produktiviti dan efisiensi dalam sesuatu pekerjaan, tak payah tanya. Ya. Tetapi apakah yang dibuat oleh Nabi Musa sebagai cikgu? Sama. Tetap Nabi Musa bertanya. Pasal Nabi Musa tidak menghukum kepada Bani Israel. Ya, tetapi bagi Bani Israel itu sendiri, ulama memberi komentar bahawa bila mereka bertanya ini, maka kesannya apa? Kesannya lagi susah. Kan? Dia daripada 100 ekor lembu tersebut, dia kalau sana hitam putih dah tak boleh dah ambil tu. Walaupun mungkin hitam tu lebih murah ke, putih itu lebih murah ke,
tapi mungkin disebabkan oleh tasurun nadirin, demand rupanya lebih cantik, dia akan menyebabkan harga lebih tinggi, jadi akhirnya menyusahkan mereka. Kan? Jadi bertanya details yang menyusahkan kita daripada berbuat kebaikan, tak payah tanyalah. Tak payah tanya. Tetapi cikgu layan. Kan? Itu dua disiplin yang berbeza. Seorang sebagai anak murid, sebagai seorang hamba Allah, seorang lagi adalah sebagai cikgu, sebagai orang yang mengajar kepada kebaikan, dakwah. Orang pendakwah nak ajak kita ni lah, ayah ibu, bos ke, pekerja ke, nak ajak orang ke arah kebaikan, kita layan ni lah, pasal itu soalan dia, itu concern dia. Kita tidak boleh menghukum pula, kata kamu ni, kamu tahu Bani Israel muka surat 10 ayat 69, kan, jangan quote macam tu. Kita simpan dalam hati, kita jawab saja kalau kita tahu. Tak tahu kita kata okey, kalau saya ni tak tahulah warnanya, apa kata saya cadangkan kamu pergi tanya straight lah kepada organizer apa warna. Okey, fine, kan. Kita balas dengan cara yang terbaik kepada orang yang bertanya. Kita tak tahu dia tanya itu memang dia perlukan warna itu, kan, dia perlukan jawapan itu. Maka di dalam ayat ini dinyatakan kuning yang pekat, tasurrun nadirin, iaitu selesa, senang dipandang oleh mata. Kan itu ada kualiti yang mencabar, kan. Pasal apa? Pasal bila awal tadi tu dia handsome ke tak handsome, lembu tu jalan je lah, kan. Yang pentingnya adalah lembu. Tapi sekarang ni dah kena tak berapa tua, tak terlampau muda, dan kemudian mestilah handsome, mesti dah cantik rupanya, itu baru boleh disembelih. Jadi ini adalah perkongsian pada minggu ini, ya. Saya harapkan membantu untuk kita memahami tentang psikologi Bani Israel, iaitu sebagai kaum yang dididik oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan bila kita memahami psikologi ini, kita tidak mahu psikologi yang tak baik itu masuk dalam kaum umat Nabi Muhammad SAW. Itu pelajarannya, ya. Iaitu kita jangan menyoal benda yang makin jauh daripada Allah, yang menyebabkan makin susah kita beramal kepada Allah. Jangan soal. Gunakan kapasiti berfikir itu untuk bertanya soalan, bagaimana saya nak makin dekat dengan Allah, makin memudahkan lagi urusan. Yang itu okey. Buat segala cara untuk memudahkan urusan agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu sebagai pelajaran hari ini. Kalau ada soalan di ruang komen, silakan, dan juga di mana tu? Zoom. Di Zoom. Malam ni saya akan bersiaran insya-Allah sekejap pada pukul 9 hingga 9.30, setengah jam saja di TFT untuk maklumat, di mana saya berkongsi tentang hati dan minda sempena Pesta Buku Selangor. Kalau tuan-tuan ada kesempatan nanti pukul 9 hingga 9.30, setengah jam je lah kita borak-borak. Dijemputlah, ya. Okey, itu selingan lah tu, iklan selingan. Silakan, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Silakan dulu. Silakan dulu. Terus. Okey, mungkin Ustaz, saya nak kongsikan dua hal yang saya dapat hari ini. Nombor satu ialah mengenai kalau kita ditegur. So kalau kita tegur, kalau orang tu betul, kita ambil iktibar daripada teguran tu. Kalau orang tu tak betul, kita mohon Allah Ta'ala maafkan dia. So benda ni bukan benda yang mudah untuk lakukan, tapi kalau insya-Allah kalau kita semua boleh lakukan, satu perkara yang sangat baiklah. Terutama kalau orang menegur kita salah tapi kita masih memohon agar dia diampunkan, insya-Allah. Lepas tu keduanya yang saya dapat ialah mengenai rungutan. Sekarang kadang-kadang kita benda yang remeh-remeh, asyik merungut je, semua tak kena Ustaz, kan. Jadi apa yang saya dapat ialah kalau kita nampak benda itu tak sempurna, mungkin kita boleh melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan daripada merungut, tapi setakat merungut saja. Contohlah ada orang tu, saya dalam grup lain kata bila dia beratur di pusat vaksin, queue panjang, lepas tu merungut dalam grup. Bagi saya lebih baik kalau you buat sesuatu untuk memperbaiki keadaan, cakap dengan orang yang menguruskan pusat vaksin tu untuk memperbaiki keadaan daripada merungut di grup yang tak ada hasil apa-apa, Ustaz. Itu saya dapat, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada Tuan Raja Azmi, ya. Highlight kita pada hari ini amat berharga permata, ya, perkongsian sebentar tadi, ya, kesimpulan daripada Tuan Raja Azmi.
iaitu yang pertama tadi tentang bagaimana kita melihat ya apa komentar kita, dan yang kedua tadi itu berkaitan dengan rungutan. Merungut ini tanda apa, tuan-tuan? Tanda bahawa seseorang itu berada dalam keadaan jahil. Kan? Dan tak bersyukur. Jahil. Dia tak bersyukur, ya, jahil. Apa maksud jahil? Jahil bukan kita cakap dia bodoh, dia tahu tapi dia tak dapat mengawal perasaan untuk jangan letak dekat Facebook. Kan? Dia tahu pun letak dekat Facebook, apa jadi kalau kita letak komentar dekat Facebook bukan untuk tanya solusi. Kita ngomel dia, komen, oh bawa panjang ni, tak boleh ke kita ni. Sebenarnya dia tahu bahawa kalau dia ada komentar konstruktif, bagi tahu pada channel yang betul. Kan? Tahu channel yang betul. Kalau katakan dia boleh beritahu pada channel yang betul, itu adalah orang yang tidak jahil. Tetapi kalau dia tahu dah, kalau dia letak komentar kat Facebook tu tak membantu. Ada juga orang yang memberi komentar membantu. Pasal apa? Dia dah beritahu dah pada channel. Dan dah beritahu pada pegawai ini tak jalan juga. Akhirnya apa lagi? Dia tulislah dekat Facebook. Pasal apa? Dia harapkan ada orang-orang lain yang membaca, tahu bahawa dia dah jumpa A, B, C, D, E, F, G. Tak berjalan, tolonglah saya bantu macam mana nak pastikan benda ini berjalan. Contohnya kan. Ya. Itu last resort lah, last resort. Kalau katakan tak boleh, kita guna kaedah public untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ataupun orang buat statement itu in public. Jadi kita kena komen balik in public disebabkan dia dah buat damage di public. Jadi damage control itu pun kena buat public. Tak boleh pula orang tu dah buat damage in public, kita seorang-seorang dia kan, awak janganlah buat begitu kan. Lepas tu orang tu okey, dia setuju tapi dia pun tak meminta maaf, tidak membuat pembaikan kepada peringkat public. Jadi itu adalah etika penting, ya, teknik penting. Tapi idea asasnya tadi, komentar daripada Tuan Raja Azmi ialah jangan kita komplain ya, sesuatu yang tidak membawa kepada pembaikan. Komplain ataupun lodge report ke, beritahu sesuatu yang boleh membawa kepada kebaikan. Berjaya tak berjaya itu lain cerita. Tetapi kalau kita niatnya itu sebabnya penting niat. Awal sekali sebelum tulis dekat Facebook ke, nak tulis apa ke, nak cakap apa ke, tanya dulu, saya ni buat ini adakah kerana jahil ataupun kerana ilmu makin menyebabkan saya dekat dengan Allah SWT. Itu doa kita kan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan apa? Tambahkan kebaikan, keberkatan dengan ilmu yang kita ada. Saya rasa ilmu saya ni cakap bahawa sekian. Nak tahu je jahil ataupun ilmu ialah dengan kita tahu bahawa jahil membawa kita kepada ikut perasaan yang menjauhkan kita daripada perintah Allah SWT. Allah tak suruh kita komplain, tapi Allah suruh kita baiki. Begitu kan. Allah tak suruh kita komen, ya, marah-marah. Allah suruh kita beri pembaikan yang membaiki keadaan lagi. Ya, jadi terima kasih kepada Tuan Raja Azmi berkongsi kesimpulan. Silakan yang lain. Kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Assalamualaikum. Apabila ada suruhan daripada Allah, rasanya kita buat sahaja. Jangan berdolak dalih dan bertanya itu ini. Kerana kadang-kadang ada suruhan atau arahan yang akal kita mungkin tak dapat menjangkau apa hikmahnya. Itu yang saya dapat daripada ayat terakhir ini. Okey, tepat. Ya, ayat 68, ya, faf'alu ma tu'marun. Ya, buatlah apa yang kamu diperintahkan. Ya, tepat sekali. Itu kesimpulan daripada ayat 68, ya. Ataupun di extensionnya itu tadilah. Pasal mereka ni bila tak nak buat tu, nak fikir banyak sangat, mulalah bertanya, warna apa? Kan? Dah suruh sembelih lembu, bukan sembelih warna, kan. So kita kat situ dalam hidup kita ni yang penting solat, kan, baca Quran, bukannya pergi baca Quran ini kita ni memang nak kena buat waktu siang ke malam. Kan nanti kan kita jawab pula malam berapa, masa siang berapa tu. Alamak, malam kena sampai 2/3 malam. Berat pula. Kan? Baca dulu. Kan? Nanti sampai surah Mudassir nanti kita dapat jawapan. Kan? Berapa kan saya kena baca. Ya, jadi itu perkara yang kadang-kadang kita tertanya soalan yang agak jahil, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita tertanya soalan yang agak jahil. Sebagai cikgu, sila bantu, ya, untuk reframe balik soalan tersebut agar jangan sampai dia membawa kepada dragging orang itu kepada lebih jahil. Macam mana drag orang tu lebih jahil?
ada soalan contohnya, kita kena baca Quran ni siang ke malam? Kan. Kalau dia nak drag, dia kata siang kena baca, malam kena baca. Surah Muzammil cakap 2/3 malam. Kalau dekat Malaysia ni ada 8 jam, 9 jam, 2/3 tu maksudnya 6 jam kena baca Quran pada waktu malam. 6 jam. Dah mula terkejut tu. Itu kalau drag. Ya. Tapi cikgu kalau nak cut off dulu, ialah tanya, awak mampu baca waktu siang ke malam? Siang. Baca. Ya, nanti dah baca nanti sampai sebulan 2 bulan nanti jumpa saya balik. Kalau rasa macam nak lebih lagi, jumpa saya. Itu tuan-tuan ya. Pasal apa? Pasal kalau cikgu dia layan kepada anak murid, ya, boleh. Nabi Musa memang layan. Tapi bila layan itu bila sampai satu masa stop juga agar tidak dia berjela-jela, ya. Tidak berjela-jela sehingga kan menyusahkan lagi anak murid tersebut. Jadi cikgu memainkan peranan jugalah, ya. Cikgu memainkan peranan dan anak murid pun memainkan peranan dalam hal ini. Baik. Kita silakan. Siti, ya, ada istilah yang bagus ni. Saya highlightkan. Ada beza bertanya soalan dan mempersoalkan. Ada beza, ya. Bertanya soalan dan mempersoalkan. Apa maksud bertanya soalan? Kita nak tahu jawapan. Mempersoalkan hanya je nak test cikgu, nak test kepada sesuatu yang tidak membawa kita kepada pelaksanaan. Ya, macam mana nak mempersoalkan? Yang warna tu hitam kuning pekat yang kita baca daripada ayat sebentar tadi tu, kuning pekat yang kod warna dalam Photoshop tu macam mana? Allah, sampai tahap begitu sekali. Kalau tuan-tuan yang tahu Photoshop kan, dia ada kod warna kan. Untuk warna ini kalau lebih sikit dia punya siannya ke warna sian lah, lebih kurang gitu. Tak payahlah benda macam tu kan. Itu nak menunjukkan bahawa nak mempersoalkan. Nak mempersoalkan tu pasal nak mempersoalkan cikgu ni faham Photoshop ke tak. Padahal itu bukan tujuannya kan, bukan utama dalam melaksanakan kebaikan. Baik, kita satu lagi sebelum kita bersurai, komentar, kesimpulan, soalan akhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kesimpulan lah yang saya dapat mungkin agak berbeza lah yang saya dapat, cuma saya just kongsi lah. Nampak dua perspektif lah macam Ustaz cakap kan, daripada perspektif Nabi Musa dengan Bani Israel. Yang saya nampak dia macam seorang da'i tu dia kena berjiwa besar. Maksudnya dia kena satu sabar, satu lagi nak melayan tu. Sebab kadang-kadang kita sabar tapi kita macam tak berapa nak layan sangat. Kita macam sabar je lah. Tapi tak layan pun apa kehendak mad'u tu lah istilah dia. Maksudnya anak murid kita tu. Tu satu sudut. Dan dalam nak menjadi seorang anak murid tu pun kena berpada-pada lah dengan guru tu. Sebab guru ni pun dia ada perasaan juga. Dan kita kena jaga adab dengan guru tu. Sebab bila seorang tu dia menjaga adab dengan guru, insya-Allah lah dia akan memberi kesan ke dalam jiwa dia. Kalau tak dia macam dia faham tapi dia macam tak ada keberkatan macam tu. So dia ada dua side lah. Maksudnya dari seorang da'i tu dia kena banyakkan bersabar, melayan kerana semua, dan dari segi seorang mad'u maksudnya yang jadi anak murid tu dia kena tahu batas-batas dia dengan guru dan dia kena jaga betul-betul adab dengan guru dia. Okey, baik. Terima kasih. Jazakallahu khair. Masya-Allah, itu adalah satu kesimpulan yang mantap ya, bercakap tentang kita kena sedar diri kan. Kalau kita sebagai anak murid, apa yang patut disiplin yang kita kena jaga, salah satunya tadi kan, bila ada perkara baik perlu dilaksanakan, faf'alu ma tu'marun. Kan? Buat dulu kan. Jangan komplain banyak-banyak, jangan soal banyak-banyak kan. Yang menyebabkan kita tak buat ya, nak tanya untuk kita buat, kita pulang ataupun ahlan wa sahlan. Dan bagi seorang cikgu, sebagai mak, sebagai ayah, apa yang kita boleh belajar sebagai bos, sebagai ketua, kita cuba untuk berhati besar dan bersabar kerana kita tak tahu kan, tak tahu bahawa kadang-kadang memang itulah pressing question. Soalan yang menekan dia memang dia nak tahu sangat. Dia bukan nak memain-mainkan, bukan nak provoke, bukan nak mempersoalkan. Memang dia nak tanya soalan. Ya, kita layan dulu. Cuma kita boleh tengok ya, dia kalau kita perasan ada berapa kali Bani Israel bertanya, yang ini ya ada sekitar 2-3 kali ya, 2-3 kali qalu pada ayat yang ke 67
Itu pasal dia kata Nabi Musa ni memperolok-olokkan. Kemudian dia tanya lagi qalu ayat 68, qalu pada ayat 69, pada qalu ayat yang ke-70. Ada sekitar 3-4 kali, ya. 3-4 kali. Dia sampai ayat 71 minggu depan kita tengok baru dia kata al-an kita bil haqq, kan. Okey. Jadi nak ceritanya apa? Kita kena test soalan itu 2 3 4 level, ya. Kita tahu bahawa si anak murid ini sedang melangkau ataupun sebenarnya dia nak buat. Dia sedang melampau ataupun sebenarnya dia nak buat. Tanya 2-3 soalan, kan. Kalau dia tanya soalannya ialah, Ustaz, kita ni kena baca Quran ni setiap hari. Ya, memang kita kena baca Quran setiap hari. Siang ke malam? Kan. Kita kata siang pun ada, malam pun ada. Dia kata kalau malam tu berapa lama? Kan. Kita dah 3-4 soalan tu kita tanya. Malam setakat ni yang awak tahu berapa? Saya tak tahu, Ustaz. Kan, saya malam ni jarang, ngantuk. Siang saya belajar. Saya sempatlah baca contohnya, kan. Ataupun siang saya tak sempat, sibuk. Malam saya sempat. Buatlah dulu. Ya, buat dulu. Ya. Lepas tu kalau dia kata, tapi berapa lama, Ustaz ni? Awak berapa lama setakat ini? Kan. Setakat ni saya baca 10 minit dah ngantuk lah. Buat tu dulu. 10 minit tu cuba jangan jadi ngantuk. Nanti dah lepas habis tu jumpa saya balik. Mengapa? Pasal kalau kita keluarkan dalil-dalil menunjukkan betapa 10 minit tu tak cukup, dia dah mula kalau macam tu susah je lah, kan. Nak baca sampai 1/3 malam, contohnya lah, kan. Kalau kita bagi jawapan yang tu, akhirnya dia pun tak dapat membaiki dirinya dan cikgunya pun tidak mampu untuk menyekat, memberi motivasi kepada anak murid ikut level untuk mereka memajukan diri sendiri. Kita perlu faham bahawa sebenarnya setiap orang nak menuju ke arah kebaikan, tetapi dia ada tahap berbeza di antara satu sama lain. Dan di situlah Nabi Musa menunjukkan besar jiwanya sebagai seorang pendidik yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih kepada semua. Kita berjumpa lagi pada siri akan datang menyambung halaman 11. Kita tengok apa pertanyaan Bani Israel lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.